Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa nazarta fi mu'jizati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa alami nubuwwatihi fa'alimta annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyihi wa ma kana as-salafu ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirati li'annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghairu mahdud wa anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala ghairu makhluqin wa laysa bi hurufin muqatta'atin wa la aswatin mukhtalifatin idh law kana kadhalika lakana min jumlatil makhluqat. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala masih lagi dalam rangka menghuraikan aqabah yang pertama dari 7 aqabah yang perlu didaki, 7 dakian yang perlu didaki dengan jaya oleh seorang ahli ibadah. Aqabah yang pertama adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu. Lalu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sedang menyentuh tentang ilmu tauhid. Kita telah sebut, kita telah uraikan dalam kuliah yang lalu
Dan kita baca sebentar selalu dalam kuliah ini sebagai kesinambungan daripada perbincangan yang lalu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kamu telah memerhatikan pada mukjizat yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dari segi bahasa adalah perkara yang melemahkan. Ajaza yu'jizu, berarti perkara-perkara yang luar dari kebiasaan, atau dalam bahasa lama mencari adat. Adat di situ maknanya kebiasaan. Maka perkara-perkara yang luar dari kebiasaan yang menyebabkan orang lain lemah, tak dapat nak melakukan perkara yang sama, yang membuktikan kebenaran risalah dakwah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka itulah yang diistilahkan sebagai mukjizat dan tanda-tanda kenabian baginda. Lalu kamu tahu, kamu yakin bahawa baginda memang sebenarnya adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyunya. Jadi ini yang paling penting, ilmu yang paling penting yang kita perlu tahu dan kita perlu yakini adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita nak akidah kita itu tidak berbeza daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akidah yang berbeza daripada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti bid'ah yang sayyi'ah, dalalah, perkara baharu yang buruk lagi sesat. Akidah tidak ada bid'ah saja. Amalan mungkin, amalan-amalan baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, kalau tidak bercanggah dengan syarak, boleh dilakukan. Tapi akidah kalau sudah berbeza dengan akidah Nabi SAW, maka tidak mungkin itu satu perkara yang dibenarkan. Maka bid'ah dalam akidah hukumnya haram, berdosa besar, dan sebahagian bid'ah dalam akidah boleh membawa kepada kekufuran. Orang tu sampai boleh jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, apa yang diyakini oleh generasi salaf, iaitu generasi awal umat Islam yang paling hampir dengan Nabi SAW, tentulah murid-murid baginda, iaitu para sahabat. Kemudian murid-murid kepada sahabat, iaitu tabi'in. Kemudian yang mengambil ilmu daripada tabi'in, iaitu tabi'in. Ini menjadi panduan kita, kerana mereka lah yang mengambil ilmu dan kefahaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sekurang-kurangnya daripada murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang salah beriktikad, antaranya bahawa Allah Ta'ala akan dilihat di negeri akhirat. Ini nak menolak bid'ah golongan yang dikenali sebagai golongan Mu'tazilah, yang mendakwa bahawa kita tidak boleh lihat Allah di akhirat. Kenapa? Kerana kata Mu'tazilah, oleh kerana Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, maka tidak mungkin dapat dilihat. Kerana kalau dapat dilihat, berarti ada di satu tempat. Dalam bab ini tergelincir umat Islam kepada dua ekstrim. Satu ekstrim, dia kata oleh kerana Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, yang itu betul, maka kata dia Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di hari akhirat, itu batil. Kita kena ingatnya, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin bahawa kita boleh melihat Allah Ta'ala pada hari akhirat. Tetapi ada satu pihak lagi, kata dia oleh kerana Allah Ta'ala boleh dilihat di hari akhirat, iaitu betul, maka itu berarti Allah Ta'ala bertempat. Ini tidak betul. Kerana melihat atau tidak melihat tidak ada talazum dengan bertempat atau tidak bertempat. Bukan kerana boleh dilihat berarti mesti bertempat, atau kalau bertempat mesti boleh dilihat. Tidak. Yang namanya bertempat itu
adalah makhluk. Yang namanya Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan tempat. Maka tidak mungkin Allah berada pada makhluk. Adapun yang bertempat, ada kalanya tidak boleh dilihat. Kenapa? Kerana tidak ada kemampuan pada orang yang nak melihat. Seumpama malaikat. Malaikat makhluk Allah yang wujud dan bertempat. Tetapi ramai orang tidak boleh melihat malaikat. Hanya orang-orang istimewa seperti para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah berikan kemampuan untuk melihat malaikat. Bukan malaikat tidak boleh dilihat, tapi orang itu tidak mampu melihat. Kita ambil contoh yang lebih simple. Yang ada dalam masjid, tiang, kipas, kapet, Al-Quran, ramai antara kita boleh melihat. Tetapi untuk orang yang matanya buta, dia tidak lihat. Walaupun bertempat, walaupun makhluk. Jadi bukan masalah bertempat atau tidak bertempat. Masalahnya yang berkenaan tidak ada keupayaan untuk melihat. Jadi di sini Imam Ghazali menyebut sesuatu yang menolak bid'ah golongan Mu'tazilah yang mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak dapat dilihat. Maka berbeza dengan akidah salaf, akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang meyakini bahawa Allah Ta'ala akan dapat dilihat di hari akhirat. Kerana apa? Kerana Allah wujud. Secara akliyah, secara hukum akal, setiap yang wujud harus boleh dilihat. Bukan mesti dilihat, bukan mustahil dilihat, tapi harus. Bila benda harus, datang dalil dalam Quran dan hadis yang menunjukkan berlaku, maka berarti pasti berlaku. Asalnya harus saja. Ya, setiap yang wujud harus dilihat, boleh dilihat, tidak mustahil, tidak mesti. Tapi sudah datang Quran hadis bagi tahu, mana mesti. Wa anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala ghairu makhluqin. Dan bahawa Al-Quran iaitu kalam Allah, bukannya makhluk. Ini juga nak menolak golongan Mu'tazilah. Wa laysa bi hurufin muqatta'atin. Tetapi bukanlah yang dikatakan Al-Quran itu huruf-huruf yang terpotong. Wala aswatin mukhtalifatin. Ini nak menolak golongan yang melampau pula, yang menganggap huruf-huruf yang tercetak dalam mushaf itu pun bukan makhluk. Suara manusia yang membaca Al-Quran juga bukan makhluk. Ini sudah melampau ke sebelah sana pula. Yang kita katakan bukan makhluk itu adalah Al-Quran dengan makna kalam Allah. Kalam Allah itu sifat Allah. Sifat Allah tidak mungkin makhluk. Sifat Allah ni berdiri pada zat Allah. Zat Allah bukan makhluk, maka sifat Allah juga bukan makhluk. Tapi kalau huruf-huruf yang terpotong-potong yang dicetak pada kertas, suara orang yang membaca, itu kan makhluk pasti. Jadi nak menolak dua ekstrim. Ekstrim Mu'tazilah yang mengatakan kalam Allah itu makhluk, dan ekstrim golongan Zahiriyah yang menganggap suara manusia yang membaca Al-Quran juga itu bukan makhluk. Tak betul. Idlau kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Kerana kalaulah kalam Allah itu yang dimaksudkan adalah huruf-huruf atau suara-suara yang berbagai. Kan suara bacaan itu macam-macam. Kalau kita tengok imam-imam di Makkah pun ada bacaannya masing-masing. Kalau macam ni, syekh ini yang baca. Macam ni, syekh lain yang baca. Ya, itu jelas makhluk. Jadi kalam Allah bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti faltatu khatirin wala laftatu nazirin illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Yang ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak menolak bid'ah golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah, mereka sampai ke tahap menafikan takdir Allah. Kerana
Mereka katakan Allah hanya menciptakan manusia, apa yang manusia lakukan itu bukan ciptaan Allah. Mana manusia buat sendiri. Kalau disembah kepada makhluk lain, Allah ciptakan api, maka api itulah yang menghanguskan, bukan Allah. Allah hanya cipta api saja, tapi memang tabiat api itu menghanguskan. Ini menafikan kudrah Allah, dan dalam rangka yang sama menafikan ilmu Allah. Kata golongan Qadariyah, oleh kerana Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, Allah pun tak tahu manusia nak buat apa, sehingga setelah manusia itu berbuat, baru Allah tahu. Maka kerana jauhnya bid'ah ini, sepakat para alim ulama mengatakan bid'ah seperti ini membawa kepada kufur. Bukan lagi berdosa besar, bahkan kufur, terkeluar dari Islam. Maka Imam Ghazali menekankan akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa tidak berlaku pada kerajaan di bumi ini ataupun kerajaan di langit satu lintasan hati ataupun satu jelingan mata sekalipun. Apa yang besar sangat? Kita tak bergerak pun, hanya mata jeling. Itu sudah ada takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kata kita angkat tangan, kita berlari, kita bergerak, kita bercakap, hanya jaringan mata itu pun sudah ada qada ketentuan daripada Allah Taala dan qadarnya. Wa iradatihi wa masyiatihi, dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhul khairu wasyarru, dan hakikatnya kebaikan dan juga keburukan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan dalam hadis. Hadis Jibril alaihissalam yang masyhur ketika Sayyidina Jibril bertanya pada Nabi SAW, akhbirni 'anil iman, beritahu kepada saya tentang iman. Dan yang keenam Nabi SAW menyebut antu'mina bi khairi bi qadari khairihi wa syarrihi. Yang dikatakan iman itu antaranya adalah kamu meyakini, percaya kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Itu adalah takdir Allah. Ini untuk menolak bid'ah golongan Mu'tazilah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak mentakdirkan yang buruk. Kiranya yang buruk berlaku luar daripada kuasa Allah. Itu kan membawa kepada syirik. Benda-benda yang buruk, orang tu jadi kafir, orang tu jadi maksiat, berlaku peperangan, berlaku pembunuhan. Sepertinya Allah helpless. Allah tak nak benda itu berlaku, tapi Allah tak boleh buat apa-apa. Itu kan bukan akidah yang betul. Sebab itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, baik dan buruk kedua-duanya hakikat daripada Allah. Cuma ta'adduban secara beradab saja, kita tidak menisbahkan keburukan itu kepada Allah. Secara hakikat tidak akan berlaku apa saja kecuali dengan takdir Allah. Dan inilah antara sebab yang membulatkan tekad Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, iaitu ulama yang terkedepan mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah daripada serangan-serangan golongan ahlul bid'ah. Ketika itu beliau berdialog dengan bapa tiri beliau, iaitu Syekh Ali Al-Jubai, seorang tokoh ulama Mu'tazilah. Ya, jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini beliau adalah ahli sunnah wal jamaah, tetapi hidup dididik oleh bapa tiri yang berfahaman Mu'tazilah. Dan beliau merasakan ada sesuatu yang tak betul dengan akidah Mu'tazilah ini. Jadi beliau bertanya kepada bapa tiri beliau, apa nasib 3 orang yang meninggal dunia? Seorang meninggal dunia sudah dewasa, dia ni orang yang beriman dan taat. Seorang lagi sudah dewasa meninggal dunia dalam keadaan dia ni orang yang kufur dan maksiat. Yang ketiga belum sempat balik sudah meninggal dunia, masih kanak-kanak lagi sudah mati.
Apa nasib 3 orang? Jadi kata Syekh Al-Jubai, yang meninggal dunia mukmin dan taat masuk syurga. Kerana inilah keadilan Allah Ta'ala. Dia sudah beriman, dia taat, masuk syurga. Kemudian yang kufur dan maksiat masuk neraka. Kemudian yang meninggal sebelum balik, ini dia berada pada satu tempat antara syurga dan neraka. Dipanggil manzilatun baina al-manzilataini. Ini bid'ah. Ini tidak diajar oleh Nabi SAW. Yang mati kanak-kanak itu tempatnya dalam syurga. Tapi Mu'tazilah dia mendahulukan akal. Akalnya tidak dibimbing oleh wahyu. Kita pun ahli sunnah juga mementingkan akal, tapi akal mesti dibimbing oleh wahyu. Kalau akal tidak dibimbing oleh wahyu, dia akan tersasar. Dia kata tidak adil kalau Allah Ta'ala masukkan budak kecil tadi dalam syurga. Dia belum beramal ibadah lagi, dia belum buat taat lagi, dan nak masuk neraka juga tidak adil. Jadi mereka ni nak menghukum Allah ini ikut kayu ukur manusia, sedangkan Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak timbul tak adil Allah buat macam ni, tak adil Allah buat macam ni. Adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bila Allah telah letakkan sesuatu pada satu tempat, maka itulah tempat dia. Jadi dia tak faham. Maka Al-Imam Syarif bertanya, konsep Mu'tazilah adalah Allah tidak mentakdirkan perkara-perkara yang buruk. Allah hanya takdirkan perkara yang baik. Dipanggil dalam bahasa Arab as-suluh, yang baik. Habis kalau Allah tidak takdirkan yang baik, macam mana? Berarti Allah mentakdirkan al-aslah, yang lebih baik lagi. Dua saja. Sama Allah takdirkan yang baik atau Allah takdirkan yang lebih baik. Maka Imam Syarif bertanya, macam mana kalau budak yang mati kecil itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapakah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah aslah, tidakkah lebih baik kalau engkau matikan aku selepas aku balik? Jadi aku boleh beramal ibadah, boleh buat taat, aku boleh masuk syurga. Jadi ini kan ikut konsep al-aslah tadi. Jadi jawab guru beliau dan juga bapa tiri beliau, Allah akan jawab, kerana aku tahu kamu ini kalau sudah balik, kamu bukan jadi orang yang taat. Bahkan sebaliknya, kamu akan jadi orang yang kufur dan maksiat. Maka yang aslah, yang lebih baik, aku matikan kamu dahulu sebelum kamu balik, supaya kamu tu nanti tak masuk neraka. Ini menjawab ikut kaedah Mu'tazilah. Tapi rupanya Imam Syarif pintar. Dia orang yang sudah ada benih ahli sunnah wal jamaah dalam hati dia. Jadi dia bertanya lagi, kalau begitu, apa jawab Allah sekiranya yang mati kufur dan maksiat bertanya, ya Allah, sebagaimana kau tahu nasib budak tadi selepas dia balik, pasti kau tahu nasib aku selepas aku balik. Kenapakah kau tidak matikan aku sebelum aku balik, supaya aku tak masuk neraka? Tak boleh jawab. Sebab akidah itu akidah bid'ah. Akidah yang direka-reka, dia akan tidak konsisten. Itu tanda-tanda akidah bid'ah, dia tidak konsisten. Maka itulah yang kita boleh fahami daripada firman Allah Ta'ala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah ianya bukan datang daripada Allah Ta'ala, nescaya mereka akan dapati di sana ada percanggahan yang banyak. Hati-hati ya, akidah-akidah yang bid'ah ini pasti dia akan ada percanggahan. Itu jadi pening. Ya, ada yang kata Allah ada atas arasy, Allah turun sekejap, tu Allah turun sekali dengan arasy, duduk atas bukit lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah duduk di langit dunia, tapi bukan dalam alam. Tapi langit dunia bukan alam. Jadi pening, bercanggah. Padahal kalau kita berpegang dengan akidah yang jelas ahli sunnati wal jamaah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
dan tidak ada baginya itu yang sama satu apa. Faminhul khairu wasyarru wan naf'u wad-durru wal iman wal kufru, dan daripada Allah Taala lah kebaikan dan juga keburukan. Maka kalau kita faham yang itu, bukan kita akan menyalahkan takdir, tidak. Bukan kita hanya berserah, tidak. Kita usaha, kita ikhtiar, tapi dalam masa yang sama kita menggantungkan harapan kepada Allah. Minta Allah kurniakan kebaikan dan minta Allah lindung daripada kejahatan. Minta Allah berikan manfaat dan minta Allah jauhkan mudarat. Ya. Zahir kita usaha ikhtiar, makan makanan-makanan yang ada khasiat, ada vitamin, ya, jauhi makanan-makanan yang mudarat, tapi akhirnya terpulang kepada Allah Taala. Ya, memang orang kata isap rokok risikonya kanser. Tapi kadang-kadang berlaku juga yang tak isap rokok kena kanser. Ya, yang isap rokok panjang pula umur dia. Bukan suruh isap rokok. Nak ceritanya, dalam kita usaha ikhtiar, jangan kita terlupa bahawa manfaat dan mudarat hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Bahkan iman dan kufur hakikatnya di tangan Allah. Memang Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW berdakwah, menyuruh orang kepada iman. Tapi wasawa'un alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada setengah orang yang dalam ilmu Allah sudah tahu, sama sahaja mereka ini, engkau bagi peringatan atau engkau tidak bagi peringatan, engkau dakwah atau engkau tidak dakwah, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi menyebabkan kita tak kecewa. Ya, para rasul ada yang berdakwah, yang beriman dengan mereka hanya puluhan orang, padahal berdakwah ratusan tahun. Tapi para rasul tidak kecewa, kerana mereka tahu kewajipan mereka berdakwah, tapi hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sekarang alhamdulillah orang yang beriman, tapi kita kena sentiasa bermohon supaya Allah tidak terbalikkan hati kita kepada kufur. Kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau terbalikkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Kita mohon, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, khitamkanlah kami, tutupkanlah hayat kami ini dengan penutupan yang baik, yakni dalam keimanan. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah engkau tutup akan kami ini dengan khatimah yang buruk. Wa annahu la wajiba 'ala Allah azza wa jalla li ahadin min khalqihi man athabahu fa bi fadlihi wa man aqabahu fa bi 'adlihi. Dan dari segi hakikat, tidak ada satu kewajipan ke atas Allah Ta'ala buat seseorang pun daripada makhluknya. Berbeza, kita makhluk ni kita ada kewajipan atas kita. Ya, ada orang yang tak faham, dia condemn sifat 20. Kan bila kita belajar tauhid sifat 20, kita diajar 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kemudian lawannya 20 sifat yang mustahil. Dan di situ kita faham satu sifat yang harus. Jadi 41. 4 sifat yang wajib bagi para rasul, 4 sifat yang mustahil dan satu yang harus, jadi 9. 41 jumlah 9, setengah orang kata sifat 50. Benda yang sama je. Jadi kata dia, apa yang belajar sifat wajib bagi Allah? Siapa yang wajibkan kepada Allah pula? Kalau kita wajib solat, Allah yang wajibkan. Kita wajib puasa, Allah yang wajibkan melalui perkhabaran Rasul. Kalau Allah wajib, siapa yang wajibkan ke atas Allah? Kamu tak faham, tapi kamu rajin komplain. Wajib di situ bukan wajib syarak. Buat dapat pahala, tak buat berdosa, mana ada cerita itu dengan Allah Ta'ala. Allah buat apa yang Allah nak. Kita yang ada hukum. Buat macam ni mesti, buat macam ni dilarang.
buat macam ni ditegar, itu kita. Habis kamu kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, itu wajib akal. 20 sifat yang wajib berarti 20 sifat yang akal yang sihat tak boleh terima, tak ada pada Allah sifat tu. Wajib akal maknanya sesuatu yang tak menerima nafi. Mesti ada. Kalau kata tak ada, tak mungkin. Tak percaya, bilanglah. Sifat 20 tu apa? Wujud. Akal yang sihat tak boleh terima Allah tak wujud. Kidam, berarti Allah wujud tidak ada permulaan. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi baru wujud. Kerana yang baru wujud itu makhluk. Baqa, berarti akal yang sihat tidak boleh terima Allah binasa. Kerana binasa itu bukan sifat Tuhan. Seterusnya, itu maksud wajib di situ. Adapun wajib dalam arti kata Allah mesti buat macam ini, Allah tak boleh buat macam itu tidak ada. Sebab itu disebut Imam Ghazali rahimahullah di sini, bahawasanya tidak ada satu kewajipan ke atas Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala lakukan yang Allah Ta'ala perlu lakukan kepada seseorang daripada makhluknya. Maka barang siapa yang Allah beri balasan baik, pahala dan syurga, maka itu semata-mata dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang Allah hukum dan seksa dia, maka itu dengan semata-mata keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana Allah wajib mesti masukkan orang dalam syurga, tidak. Itu dari segi akliyahnya begitu. Tapi dari segi syarak kita yakin innallaha la yakhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janji. Dari segi akal terpulang pada Allah. Ya. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Adam solat, sebelum Nabi Adam puasa. Allah letak dalam syurga. Siapa boleh komplain? Allah letakkan janin dalam rahim mak dia. Siapa boleh komplain? Boleh kau komplain sekali-sekali bapak lah pula mengandung, asyik mak mengandung tiap-tiap tahun. Tak adil lah. Projek-projek bersama yang mengandung yang penat hanya maknya. Allah yang letak. Baik. Wa ma warada 'ala lisani sahbi syar'i salawatullah alaihi wa salamuhu min umuril akhirati kal hasyri wan nashri wa 'adzabil qabri wa su'alil munkarin wa nakirin wal mizani was sirati fa hadhihi usulun darajas salaf radhiyallahu anhum ala i'tiqadiha wa tamassuki biha. Hati-hati dengan ancaman golongan liberal. Golongan liberal ni dia nak menggambarkan bahawa dia ni orang yang moden, orang yang intellectual, orang yang hanya percaya with proof. Ya, kalau tak ada proof kita tak percaya. Ini sembang saja, sembang kari, tak ada isi pun. Ya. Jadi dia mempertikaikan benda-benda gaib. Apa yang warid yang datang atas lisan sahibus syar'i yang mempunyai syarak, salawat Allah dan salam ke atas baginda daripada perkara-perkara akhirat seperti dihimpunkan manusia, dibangkitkan manusia selepas kematian, ada azab kubur. Dulu ada orang nama Astora Jabat, dia kata tak ada azab kubur. Pernah berdebat dengan Dr. Mazhar satu masa dahulu. Cerita lama lah. Kok sekarang dia dapat comeback balik, hati-hati. Padahal cerita tentang azab kubur ni sudah mutawatir, sudah sampai darajah yakin, tapi tak ada bukti pun. Kamu nak bukti macam mana? Ini kan alam roh, alam kan dalam tidur kamu terazab. Ada orang tidur azab dia, mimpi macam-macam. Mimpi kena kejar dengan alung, mimpi kan azab. Padahal tidur atas katil. Alam roh kan berbeza. Kamu nak macam mana? Kamu nak supaya orang tu dibekalkan handphone, lepas seminggu tanya macam mana, ada azab kubur tak? Kan macam itu. Dua alam yang berbeza. Alam rahim dengan alam dunia pun berbeza. Alam rahim boleh pula budak tu survive dalam rahim mak dia tanpa ada udara, tanpa ada makanan. Kan sistem dia lain. Tapi selepas dia dah keluar, itu lemas dia kalau letak dalam air. Padahal sebelum tu memang dia duduk dalam air. Jadi jangan kamu nak kiaskan dua alam yang berbeza. Ini namanya benda-benda yang sam'iyat,
benda-benda yang didengar daripada Nabi SAW, maka wajib diimani. Benda raib, benda yang tak nampak dengan mata kepala, asalnya secara akal harus semuanya. Mungkin ada azab kubur, mungkin tak ada, bahkan mungkin ada syurga, mungkin tak ada, akal. Tapi Nabi dah bagi tahu. Bila Nabi dah bagi tahu, confirm ada. Dan soalan daripada munkar nakir, demikian juga dengan timbangan dan juga sirat. Hati-hati ya, satu masa lalu pun ada yang mengatakan benda ni hanya metaforikal saja. Bukan ada betul-betul titian tu, bukan ada betul-betul dacingnya, bukan. Timbangan tu bukan ada, hanya kan sebagai gambaran bahawa setiap hari akhirat akan berapa-apa. Takwil hanya dilakukan bila perlu. Bila kalau tak ditakwil akan bercanggah dengan ayat muhkamat misalnya, maka ulama menerima takwil. Kenapa kamu nak takwil dalam keadaan tak perlu? Apa masalah kalau Allah jadikan mizan, kalau Allah jadikan sirat? Benda itu harus pada akal dan telah diberitahu oleh Nabi SAW. Maka ini adalah perkara-perkara asas yang dipegang oleh generasi salaf radhiyallahu anhum, yang mereka itu beriktikad dan berpegang teguh dengannya. Maka jangan ditolak, jangan ditakwil-takwil. Benda dah jelas. Wa waqa'a 'ala al-ijma' qabla tanawwu'il bid'ah. Bahkan telah ijma' umat Islam mempercayai perkara-perkara ini. Jadi kalau dia tolak azab kubur, dia tolak soalan munkar nakir, kita tolaklah dia. Kerana pegangan dia itu bercanggah dengan ijma' umat Islam. Boleh bawa kepada dosa besar ataupun kufur. Jadi sebelum bercambahnya pelbagai bid'ah dalam perkara akidah, wa zuhuril ahwa, dan terzahirnya masing-masing itu hanya mengikut kepada hawa nafsu. Na'udzubillahi minal ibtida'i fid din wa ittiba'il hawa bighairi dalilin. Kami memohon lindung dengan Allah Ta'ala daripada mereka-mereka perkara-perkara dalam agama yang tidak benar, yang bukan dibawa oleh Nabi SAW. Kita mereka-reka, kita minta lindung daripada Allah daripada terjerumus dalam perkara demikian, dan mohon lindung dengan Allah daripada kita itu mengikut kepada hawa nafsu tanpa ada dalil. Jadi kadang-kadang orang jadi begitu, ni tak boleh, haram. Mana dalil? Nabi tak buat. Nabi tak buat bukan dalil. Keharaman ini kalau ada larangan, kalau ada tahrim mengharamkan, kalau ada siratul zammi ada dikeji. Adapun at-tarku semata-mata satu perbuatan ditinggalkan oleh Nabi SAW, la yantaju hukma, tidak menetijahkan hukum, dan seterusnya. Next, insya-Allah kita akan lihat Al-Imam Ghazali rahimahullah taala menerangkan tentang ilmu tasawuf, ilmu yang berkenaan dengan amalan-amalan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.